Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Saudara pengurusi yang dihormati, Dr. Ong Keming yang dikasihi Ustaz Najmi Abdul Karim, yang dikasihi Saudara Bob Lokman, ketua-ketua masyarakat, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, pasukan keselamatan, pimpinan PAS, DAP, PKR, rakan-rakan daripada UMNO Barisan Nasional, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nama saya Syafi'i, bukan Syafi'i Abu Bakar. Syafi'i berasal dari Sekincan, Selangor. Orang Melayu campur Jawa campur Banjar. Orang kata ini kaum Bon Jovi. Semua ada situ. Anak Melayu, anak Selangor Jati, bukan orang Jati, Selangor Jati. Datang di Bangi sudah 20 tahun lebih awal dari tuan-tuan yang berada di Bandar Bukit Mahkota ini. Sebagai seorang peguam syar'i, sepenuh masa menjalankan firma sendiri. Berpengalaman sebagai pensyarah universiti di 3 universiti. Ini bukan nak angkat diri ni, nak kenal diri, nak kenalkan tuan-tuan. Saya mengajar di UiTM selepas graduate degree pertama syariah dari Universiti Melaya 2 tahun di UiTM. Kemudian saya berhenti UiTM, saya masuk Universiti Melaya mengajar Universiti Melaya. Saya siapkan master saya di Universiti Melaya sampai 1995. Kemudian saya mulakan PhD saya di bawah seliaan ayahanda kepada Ustaz Nushi, pengurusi majlis tadi. Ayahanda Ustaz Nushi berhenti daripada Universiti Melaya, balik Johor. Saya pun berhenti belajar buat PhD pada mukaku. Sebab tak sempat tuan-tuan, saya berkecimpung sebagai peguam syar'i, tak sempat nak siapkan PhD sebab sangat teruk bekerja untuk masyarakat ini. Kemudian saya berpindah ke Bangi sebab isteri saya mengajar di UKM Bangi sampai sekarang. Jadi saya duduk di Bangi atas sebab-sebab yang disebut di atas. Sekian, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, Saudara Bob Lokman menjelaskan kepada kita apa yang nak kita bawa dalam perjuangan PAS ini, iaitu satu perjuangan yang sampai ke akhirat hujungnya. Kerana kita harus mengira kehidupan ini ada kematian. Allah Ta'ala kata hidup 2 kali, mati pun 2 kali. Kita bermula dengan mati, kita hidupkan. Kita mati pula, kita dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selepas kehidupan semula itulah kehidupan yang tidak ada mati selepas itu. Sebab itu kira bicara kita dalam apa sahaja pun, kita mesti berkira apakah untung ruginya selepas kita hidup kali kedua itu. Sama ada kita bermuamalah, kita bermuayasyah, atau kita bersiasah, kesemuanya mesti dilihat kepada untung ruginya hidup selepas mati. Kita nak ajar orang Islam Melayu di Bangi ini memertabatkan Melayu yang mereka banggakan dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ketahui bahawa walaupun Melayunya dia,
walaupun Cinanya dia, walaupun Indianya dia, semua orang akan mati. Dan matilah yang akan menentukan untung nasibnya selepas dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengajar umat Melayu erti politik sopan, politik berhemah, politik tidak ada adu domba, politik tidak menjijikkan, bukan politik lucah. UMNO Barisan Nasional telah mengajar kita politik sebegini teruk sehingga orang Melayu Islam tanah Melayu ini habiskan masa mereka berbelas-belas tahun dengan perkara-perkara yang lucah dan jijik, yang akhirnya tidak sabit sebarang kesalahan pasal lucah dan jijik. 9 hari saya melalui tempoh kempen, saya rasa macam-macam pengalaman. Masa saya menjadi pengarah pilihan raya 2008, ketika itu Dr. Syafiee Abu Bakar menjadi calon. Saya kontrol Dr. Syafiee dari belakang. Saya tak turun padang. Saya berada di war room, bilik gerakan. Dan saya tidak semanis Dr. Syafiee Abu Bakar pengalamannya pada ketika itu. Dan hari ini nama saya dinaikkan sebagai calon, saya tahulah langit tinggi rendahnya, bermacam-macam pancaroba yang dihadapi dalam menjelajahi kampung. Malam ni saya akan masih ambil masa sikit saja dengan tuan-tuan, sebab kita bagi ruang kepada tuan guru kita Ustaz Najmi memberikan banyak ulasan mengenai siasah Islamiah. Yang pertama, petang tadi menjelajah ke Sungai Teras Jenang, kampung Teras Jenang. Jumpa satu orang tua, 85 tahun umur dia, 80 tahun umur dia. Tua, bongkok badan dia, gigi tinggal 2. Rumah dah pondok buruk diselimuti oleh bendera dacing. Kami ziarah, jumpa pakcik ni dengan bagi salam. Dia jawab salam. Kamu dari mana? Kami daripada PAS, pakcik. Kamu nak buat apa kemari? Nak ajak pakcik pangkah PAS pilihan raya ni. Mari sini pakcik nak kabarkan, dia kata. Kamu ni tak reti, anak muda tak reti. Sebab zaman pakcik ni zaman makan ubi kayu. Zaman sekarang zaman maju, kamu tak rasa kesusahan kami. Sebab itu kamu derhaka kepada Kerajaan Barisan Nasional. Kamu tahu tak? Rasa tak peritnya makan ubi kayu? Kamu yang tak kenang budi. Melayu lupa daratan. Dia kata, oi, dicarutnya saya. Pakcik, boleh saya cakap pula? Cakap apa cakap? Dia kata. Saya kata, pakcik, zaman pakcik makan ubi kayu tu, orang Singapura pun makan ubi kayu, pakcik. Orang Korea pun makan ubi kayu, pakcik. Orang Thailand pun makan ubi kayu. Tapi hari ni, pakcik, Thailand jauh lebih maju daripada tanah Melayu. Singapura jauh lebih maju daripada Malaysia. Korea jauh lebih maju daripada Malaysia. Pakcik tahu tak kenapa mereka lebih maju, pakcik? Walaupun mula-mula mereka sama seperti kita makan ubi kayu. Dia diam. Saya kata, pakcik, mereka jauh lebih maju daripada kita sebab mereka tidak ada UMNO dalam diri mereka. Tak ada UMNO dalam negeri mereka. Selagi ada UMNO, selagi itulah Melayu tak akan maju. Selagi ada UMNO, selagi itulah Cina tak bawa maju. Selagi ada UMNO, India pun merempat dalam negeri sendiri. Semalam ceramah di Bukit Mewah, kaum Cina berjumlah 2,000 orang. Betul Dr. Ong, 2,000 orang kan? Bersusun melaut jumlah dia, sama seperti jumlah di Putrajaya. Kerana orang Cina sudah mau berubah, maju ke hadapan, mau meninggalkan Barisan Nasional.
Tuan-tuan tengok memacak bendera barisan. Ada tak orang Cina pacakkan? Tidak ada seorang Cina pun memacak bendera barisan nasional. Siapa yang pacak? Bangladesh, Indonesian dan Melayu. Kenapa? Cina tak main lah bab ni. Mereka nak maju ke depan. Tapi kerana negara kita ni berpolitik pakai bendera, kita kena lawan dengan bendera. Walaupun hati kecil kita kata, apa baranglah lawan dengan bendera, menyepahkan jalan saja, menyusahkan orang, nak keluar simpang pun tak boleh, bendera kiri kanan. Tapi politik Melayu Malaysia ini, dia nak main dengan bendera, tak mau politik maju. Cuba buang bendera. Politik kita politik media, berhujah, bagi masa untuk keluar TV, keluar radio. Biarlah matang kita berpolitik. Daripada zaman Jepun sampai sekarang, kita berpolitik dengan bendera, tak mau berubah langsung. Negeri maju mana ada politik dengan bendera? Lepas kita menang Putrajaya, next election kita akan hapuskan perang bendera ini. Kita akan pastikan politik cara hujah dan fakta, melihat siapa yang boleh bawa kemajuan yang sebenar untuk tanah Melayu Malaysia yang tersayang ini. Saya kata, Pak Cik sedar tak, ubi kayu juga memajukan orang. Dan kalau selagi mana ada UMNO, tak majulah mereka. Sudahlah, dia kata. Itu Nik Aziz Kelantan. Sejak Nik Aziz perintah Kelantan, Kelantan tak maju sampai sekarang, dia kata. Wah, Pak Cik ni bikin saya panas. Umur 80 tahun, tak gamak aku nak lawan dia. Bongkok dia. Tak pakai baju tuan, tak pakai baju. Tuan-tuan tengok FB saya, syafi'iyah.com, keluar gambar dia dengan saya malam ni. Dia kata sejak ni Aziz perintah Kelantan, Kelantan tak maju. Saya kata, okey Pak Cik, bagi saya tanya satu soalan. Pak Cik pergi Kelantan bila Pak Cik? 70-an. Dekat tu. Dia kata, confident dia kata. Pak Cik pergi Kelantan tahun 80 nak, dia kata. Tahun 80. Pak Cik sedar tak sedar Pak Cik? Pas perintah Kelantan tahun 90 Pak Cik, dia kata. Dia tutup mulut tuan, masuk rumah kan. Inilah politik yang diajar oleh media utusan dan TV3. Dia ada tahu utusan dan TV3. Satu. Yang kedua, di FB saya, orang cuba menghina apa yang nak kita bawa. Sudahlah, dia kata, pas berkawan dengan Anwar Ibrahim, orang yang sangat jijik pada pandangan saya. Yang tulis tu perempuan, nama dia perempuan lah, tak tahulah, mungkin dia perempuan ke lelaki. Seorang FB ni orang boleh menyamar, tapi perempuan, gambar yang keluar pun perempuan. Jijik, dia kata. Orang yang dah bersalah kerana kesalahan itu, tak senonoh itu, masih mahu dinobatkan sebagai Perdana Menteri Malaysia. Sangat menjijikkan. Mujur ada sahabat yang tolong jawab, saya tak jawab, sahabat tolong jawab. Anwar Ibrahim disumbat ke penjara atas kesalahan apa? Yang diusung tilam sikit tiap-tiap hari itu. Anwar Ibrahim disumbat ke penjara 6 tahun atas kesalahan inverted comma menyalahgunakan kuasa, menghalang satu usaha, membuat sabitan ataupun tuduhan kepada satu pelakuan, salah guna kuasa. Tapi yang keluar di mahkamah apa dia? Kesalahan lucah begitu begini, sampai seluruh Malaysia mengatakan Anwar pelaku itu. Disumbatkan ke penjara atas kesalahan salah guna kuasa, bukan sebab kesalahan keji itu. Itu yang orang tak faham, tak mau faham. Itu pun selepas Mahkamah Federal buat keputusan melepaskan Datuk Seri Anwar sebab sabitan hukum 6 tahun
tidak betul dan Anwar dibebaskan. Bebas pun selepas 6 tahun masuk dalam. Mujurlah Pak Syekh tu jenis orang mengaji Quran. 6 tahun dia boleh hafal Quran dalam penjara. Kalau Dr. Mahathir masuk dalam, tak tahulah macam mana. Dan Anwar memaafkan Dr. Mahathir atas tuduhan itu. Besarnya jiwa seorang pemimpin untuk rakyat marhain yang memerlukan pembelaan kerajaan yang amanah. Itu politik nak kita bawa. Tapi orang tak faham kerana dia ingat apa yang dibawa oleh utusan Malaysia tiba-tiba semua betul. Kes yang ketiga pagi tadi di Pasar Tani Seksyen 9 Bandar Baru Bangi. Lepas saya turun bercakap dengan public speaker, edar manifesto saya, nak balik satu hamba Allah jumpa saya. Rupa macam orang PAS, muka cerah, ada janggut uban sikit, bagi salam. Ustaz Syafi'i, tolong bagi tahu ni Aziz, tarik balik kenyataan dia mengatakan orang UMNO semayang tak dapat pahala. Wah, ini suah provokasi. Saya tak nak jawab, tapi geram. Saya kata, tuan, saya pertahankan kenyataan Tok Guru Aziz mengatakan orang UMNO semayang tak dapat pahala jika orang UMNO menolak hukum Allah Ta'ala. Saya kata jika orang UMNO menolak hukum Allah Ta'ala. Dan dia kena baca teks penuh. Tok Guru menyebut orang UMNO semayang tak dapat pahala jika tolak hukum Allah Ta'ala, dan orang PAS pun sama tak dapat pahala jika solatnya itu dengan riak dan menunjukkan kepada orang lain. Wa imma dia UMNO ke PAS ke beribadah, kalau beribadahnya itu riak kepada orang, tidak mengikut perintah Tuhan, samalah kedua-duanya tidak mendapat pahala. Sama. Tetapi quotation yang dikeluarkan oleh utusan Malaysia TV3 takat tu je, UMNO semayang tak dapat pahala. Pendeknya fikiran mereka, tak melihat keseluruhan teks yang dibaca oleh Tuan Guru. Saya tak akan ulas panjang kat sini, masa terhad. Yang keempat, kami sokong PAS, tapi kalau PAS kawangan DAP, sorry, DAP parti KP. Itu hari keempat saya berkempen. Ini antara isu-isu panas yang saya rasa. Ini di Sungai Ramalua, Bukit Mahkota. So far so good. Sri Putra bagus, Bukit Mahkota bagus, Pekan Bangi bagus, Bandar Baru Bangi confirm bagus. Ada seko dua, seorang dua sahaja yang buat spoil. Kami boleh sokong PAS kalau tak kawan dengan DAP. Saya kata dia, adik ni mengundi kali ke berapa, dik? Kali pertama. Saya tak akan undi PAS sebab kawan dengan DAP. Dek, masa PAS bersorangan hari itu, adik undi apa? Saya tak mengundi, dia kata. Ini kali pertama kan? Kali pertama lah. Kalau kali pertama, apa cakap macam tu? Apa cakap bila PAS berkawan dengan DAP tak akan sokong PAS? Dulu PAS tak berkawan dengan DAP, kau tak mengundi lagi. Berkawan dengan orang bukan Islam, oh masalah. Dalam peristiwa besar Rasulullah SAW pergi berhijrah Makkah ke Madinah, siapakah teman rapat yang dibawa oleh Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah? Siapa dia? Seorang bukan Islam. Itu peristiwa besar. Peristiwa besar yang kedua, ketika Fathu Makkah, siapa yang diisytiharkan selamat oleh Rasulullah?
jika dia masuk ke rumahnya. Sesiapa yang masuk masjid, dia selamat. Siapa yang masuk rumah dia sendiri, dia selamat. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia selamat. Siapa Abu Sufyan? Seorang yang bukan Islam ketika itu. Permasalahannya, lebih-lebih lagi di Malaysia ini, kita hidup di Malaysia ini adalah masyarakat yang majmuk. Tak boleh hidup seorang-seorang, mesti ada orang Islam, bukan Islam. Sebab itulah kita sangat confident bahawa kenyataan Pakatan Rakyat untuk menjadikan seluruh rakyat Malaysia sebagai bersaudara adalah sangat masuk akal dan diterima oleh seluruh masyarakat majmuk di Malaysia. We are brothers. Lakum dinukum waliyadin. Agama kamu, agama kamu, agama kami, agama kami. Tak ada masalah. Kamu amalkan agama kamu, kami amalkan agama kami. Tetapi kalau politik dipecahkan dengan kaum, Melayu dengan Melayunya, Cina dengan Cinanya, India dengan Indianya, sampai bila pun warga Malaysia tidak akan bersatu atas konsep perpaduan. Cakaplah banyak mana perpaduan pun tidak akan bersatu, sebab dasar polisi, prinsip politik itu diletakkan di atas dasar perkauman yang sangat sempit. Sebab itu orang Cina sudah faham, tak ada masalah dengan PAS. Dr. Ong akan confirm sekali lagi, tak ada masalah dengan PAS. PAS bukan berjuang untuk Melayu sahaja. PAS berjuang untuk semua orang, asal mereka mendapat hak. Mereka perlu diberikan hak oleh negara yang amanah. Tuan-tuan sekalian, perjuangan kita adalah mengekalkan Selangor di bawah Pakatan Rakyat. Dan ini adalah mesej yang nak sampaikan ke seluruh negara bahawa kita nak kerajaan yang amanah dipertahankan. Amanahnya Selangor ini kita akan panjangkan ke Putrajaya, sebab negara tidak sabar menunggu untuk menanti kerajaan yang amanah di peringkat federal. Orang Cina sudah bersedia, orang India sudah bersedia, Melayu sudah sedia. Ayo kita ke Putrajaya. Pastikan Kunan lari selai sepinggang dari Putrajaya. Orang Johor sudah bersedia, Seremban sudah bersedia, Alor-Star sudah bersedia, Ipoh sudah bersedia nak ke Putrajaya. Mereka tunggu satu lagi, iaitu pemegang anak kunci Putrajaya. Pemegang anak kunci Putrajaya ialah Dun Bangi, tuan-tuan. Pintu gerbangnya dijaga oleh Datuk Usha Musa. Bersedia untuk membuka pintu gerbang Putrajaya. Bangi kena menang, sebab Bangi memegang anak kunci Putrajaya. Pastikan kita menang besar di Bangi. Sahabat-sahabat Sri Putra, Bukit Mahkota, kerja kuat. Pastikan orang-orang UMNO juga menyokong Pakatan, sebab tanpa sokongan mereka kita tak boleh melangkah ke Putrajaya. Dan dengan sokongan mereka kita boleh melangkah ke Putrajaya, dan kenikmatan yang kita janjikan, iaitu harga minyak turun, tol dihapuskan, hutang PTPT yang dihapuskan, kereta direndahkan harganya, akan dinikmati sama oleh orang-orang UMNO yang masih kasih dengan UMNO dan Barisan Nasional. Bagi tahu mereka, kalau mereka masih sayang dengan UMNO, silakan. Sayang dengan BN, silakan. Tapi undi bagi Pakatan. Sebab bila Pakatan menang, harga minyak diturunkan, tol dihapuskan, hutang PTPT yang dihapuskan, harga kereta diturunkan. Pastilah ini akan dinamati oleh semua orang yang bernaung di bawah kerajaan Malaysia, negara yang aman dan makmur. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Saya berdiri dekat sini, mudah-mudahan kita boleh menang dengan bergaya, insya-Allah. Atas amanah ini kita akan tunaikan